Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Sarifah Nur Hanum. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan topik pembentangan kumpulan kami, falsafah dalam pendidikan kanak-kanak ataupun dipanggil sebagai P4C. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, diri saya sendiri, Siti Nurhusna. Yang kedua, Sharifah Mazidah. Yang ketiga, Aisyah Iliana. Yang keempat, Wan Ain Najhan. Yang kelima, Nur Syahira Nabiha. Saya Nur Syahira Nabiha akan membentangkan pengenalan. P4C, satu pendekatan unik yang mewujudkan ruang bagi kanak-kanak untuk belajar dan memahami konsep-konsep falsafah sejak di usia muda. P4C juga diperkenalkan oleh seorang tokoh falsafah Amerika iaitu Matthew Lipman. Ianya membina kemahiran berfikir secara kritis, beretika dan nilai moral dalam diri sendiri. Dan juga merupakan pendekatan yang mencipta ruang untuk kanak-kanak bagi membangunkan potensi berfikir mereka secara mendalam. Ini adalah latar belakang tokoh iaitu Matthew Lipman. Beliau membangunkan pemikiran kritis menerusi pendekatan falsafah untuk kanak-kanak. Kita sebut sebagai P4C. Pada tahun 1969, Lipman telah membentuk Institut untuk Pemikiran dan Pendidikan tentang Pemikiran. Matthew Lipman juga memberi kepercayaan bahawa kanak-kanak ini memiliki keupayaan untuk terlibat dalam perbincangan falsafah yang sangat mendalam dan membantu mereka untuk membina kemahiran berfikir secara kritis, beranalisis dan juga bertanggungjawab. Lipman juga dia memperkenalkan komuniti pemikiran di dalam kelas dan dia juga membantu memupuk semangat kefahaman dan toleransi terhadap pelbagai pandangan di kalangan kanak-kanak. Lipman juga memberikan landasan untuk pembangunan pemikiran kritis sejak di peringkat awal, usia muda untuk perkembangan kanak-kanak dan juga membuka pintu kepada dunia pemikiran dan bertindak sebagai pelapis bagi pembentukan warga negara yang berfikiran bebas dan juga bermoral. Objektif untuk falsafah kepada kanak-kanak ini P4C, pertama memupuk kemahiran berfikir secara kritis. Yang kedua, ianya membina etika dan nilai moral dalam kalangan diri kanak-kanak. Objektif yang ketiga, membangunkan kemahiran berkomunikasi yang efektif di kalangan kanak-kanak dan juga merangsang perasaan ingin tahu dan juga kreativiti di kalangan kanak-kanak. Audiens sasaran untuk P4C ini ialah pertama, kanak-kanak prasekolah yang kita sebut 5 hingga 6 tahun. Sasaran kedua untuk sekolah rendah iaitu pada usia 7 hingga 12 tahun. Dan yang terakhir pada sekolah menengah iaitu di usia 13 hingga 18 tahun. Seterusnya, saya Siti Nurhusna binti Slamet akan menerangkan apa itu konsep P4C. Terdapat 4 konsep utama dalam P4C. Yang pertama, pemikiran kritis ataupun dipanggil sebagai critical thinking. Yang kedua, kepedulian ataupun caring. Yang ketiga, creativity. Yang keempat, kerjasama ataupun collaborative. Pemikiran kritis ataupun critical thinking adalah kemahiran untuk memikirkan soalan, menyiasat idea-idea dan menilai argumen. Pemikiran ini dapat membantu kanak-kanak memahami bagaimana untuk berfikir secara kritis, mengekalkan rasa ingin tahu dan mencari kebenaran. Pemikiran kritikal juga membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dan juga membuat suatu keputusan. Seterusnya, konsep P4C yang kedua, kepedulian. Kepedulian dalam konteks P4C merujuk kepada pemahaman kanak-kanak tentang nilai-nilai, etika dan juga kebajikan. Mereka diajar untuk memahami dan menghormati pandangan orang lain serta mengambil kira kesan tindakan mereka terhadap orang lain. Kepedulian membantu kanak-kanak untuk membangunkan kesedaran sosial dan kemahiran komunikasi yang membina hubungan yang baik dengan rakan-rakan. Seterusnya, creativity.
Kreativiti melibatkan kemampuan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif, melihat situasi dari pelbagai perspektif dan mencari penyelesaian yang unik. Melalui P4C, kanak-kanak digalakkan untuk mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah dan membina pemikiran kreatif dan keterampilan inovasi dalam kanak-kanak. Seterusnya, kerjasama ataupun kolaboratif. Kerjasama adalah prinsip penting dalam P4C kerana ia menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi, berbincang dan bekerjasama dengan rakan-rakan dalam perbincangan permasalahan. Ini dapat membina kemahiran komunikasi, pemahaman pelbagai situasi dan kerjasama untuk menyelesaikan sesuatu masalah bersama-sama. Saya Sharifah Mazidah seterusnya akan menyambung pembentangan terhadap penulisan kami iaitu kaedah pelaksanaan. Falsafah untuk kanak-kanak ni ataupun filosofi for children ni adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berfikir dan berkomunikasi, meningkatkan keyakinan, harga diri serta memperbaiki tingkah laku ke arah yang lebih baik. Falsafah untuk kanak-kanak ini juga menggalakkan guru dan murid untuk berfikir secara bekerjasama, kreatif dan kritis. Ia juga bertujuan untuk membantu kanak-kanak menjadi individu yang lebih bertimbang rasa, reflektif dan mempunyai nilai moral yang tinggi dalam diri mereka selari dengan matlamat pendidikan di Malaysia. Seterusnya adalah bagaimana cara kita ataupun guru untuk nak melaksanakan P4C atau Philosophy for Children di sekolah. Pada tahap pra-persekolahan iaitu kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah, adalah penting untuk kita melaksanakan aktiviti yang boleh menggalakkan rangsangan terhadap diri mereka seperti contohnya sensory play. Guru boleh menggunakan kinetic sand, play-doh, tepung, kacang dan sebagainya sebagai alat untuk melibatkan para pelajar dengan aktiviti di dalam kelas. Aktiviti kedua yang boleh dilakukan oleh guru di sekolah adalah aktiviti yang melibatkan koordinasi mata dan tangan seperti fine motor play. Contohnya, aktiviti yang boleh digunakan adalah seperti mengaskan objek kecil mengikut warna dengan menggunakan pengepit, aktiviti mengait dan sebagainya. Contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan lagi adalah seperti aktiviti yang melatih mereka untuk berinteraksi seperti pretend play, aktiviti yang menggalakkan mereka meneroka seperti experimental play, dan juga aktiviti yang melibatkan pengecaman nombor dan asas matematik sebelum memperkenalkan mereka dengan asas nombor. Pada peringkat sekolah rendah pula, guru boleh menerapkan elemen permainan yang santai agar pelajar tak berasa stres sepanjang tempoh PNP berlangsung. Antara permainan yang boleh dilakukan adalah seperti permainan kotak beracun, role play, gallery walk, mewarna dan doodling session dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan pelajar di dalam kelas. Bagi peringkat sekolah menengah pula, aktiviti yang boleh dilaksanakan adalah seperti oral presentation ataupun pembentangan lisan. Pembentangan lisan boleh menjadi cara yang baik untuk murid mengembangkan lagi kemahiran pengucapan awam mereka dan juga meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Permainan atau aktiviti yang guru ingin laksanakan pada peringkat sekolah menengah harus atau seeloknya ke arah permainan yang pemikiran kritis atau critical thinking games. Permainan pemikiran kritis ni boleh membantu murid mengembangkan lagi kemahiran analisis dan kebolehan menyelesaikan masalah mereka. Seterusnya, guru juga boleh melakukan aktiviti permainan seperti permainan teka silang kata ataupun word search dan juga eksperimen sains, science is magic. Okey, dari segi manfaat pula, saya Wan Aina Jahan akan menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, untuk manfaat penggunaan konsep dan kaedah P4C ini boleh terbahagi kepada 4 konsep seperti yang telah dinyatakan tadi iaitu pemikiran kritis,
pemikiran kepedulian, pemikiran kreatif dan juga pemikiran kerjasama. Okey, bagi pemikiran kritis, ianya dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis pelajar melalui cara perbincangan dengan cara merenung, menilai, menjelaskan dan mengkritik idea-idea serta pandangan mereka dan juga orang lain dengan menggunakan bukti dan alasan seperti pengetahuan-pengetahuan mereka sendiri ataupun fakta yang mereka boleh gunakan. Manfaat yang kedua ialah membolehkan seseorang individu tersebut untuk menganalisa hujah yang diterimanya sama ada hujah yang lemah ataupun hujah yang kuat, dan melalui ini ianya dapat membuka minda individu tersebut supaya dapat menerima pendapat orang lain berbanding terus menolaknya tanpa berfikir terlebih dahulu. Okey, bagi konsep yang kedua iaitu pemikiran kepedulian, manfaatnya ialah dapat membantu kanak-kanak memahami nilai-nilai, etika dan juga prinsip yang mendasari kehidupan mereka dengan cara bermuhasabah diri berkenaan tindakan yang mereka telah ambil. Dan melalui pemikiran kepedulian juga ianya dapat memupuk sikap kerjasama atas tindakan yang telah mereka ambil sekaligus dapat memupuk sikap empati dan belas kasihan terhadap orang lain. Bagi pemikiran kreatif, dengan kaedah P4C ini, kanak-kanak, murid-murid dan juga pelajar akan diajar untuk memikirkan pelbagai solusi dan juga pendekatan terhadap masalah. Dengan cara ini mereka akan digalakkan untuk berfikir secara kreatif. Dan melalui kaedah ini juga ianya menekankan pembangunan inovasi, penyelidikan dan sesi pengajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menggalakkan pelajar ini berfikir secara kreatif, kritis dan reflektif. Pemikiran yang terakhir ialah pemikiran kerjasama. Manfaatnya ialah dari segi dapat mendapat penglibatan murid secara lebih aktif dan melatih mereka untuk bekerjasama sebagai satu pasukan. Contohnya bila kita adakan sesi pendekatan pelajaran kolaboratif ni, murid-murid akan lebih menghormati antara satu sama lain, dan dari situ guru dapat menganalisis pelajar-pelajar yang ada sikap kepimpinan dalam diri mereka dan mengasah minat ataupun bakat yang mereka ada. Saya Aisyah Iliana akan meneruskan pembentangan. Kami telah menggariskan 3 cabaran utama iaitu pelajar, guru dan penilaian. Untuk pelajar adalah kekurangan kemahiran interpersonal, iaitu pelajar, terutamanya pelajar yang bersifat pendiam dan enggan berkongsi pandangan mereka kepada orang lain. Jadi mereka akan menghadapi kesukaran dalam berkongsi atau bertanyakan soalan di dalam kelas. Cabaran yang kedua adalah pelajar yang mempunyai pelbagai masalah pembelajaran seperti autism dan pelajar berkeperluan khas. Okey, dan cabaran yang ketiga adalah kekurangan pengetahuan. Kekurangan pengetahuan ni menjadi cabaran di mana ia melibatkan pelajar yang mempunyai kekurangan kosakata yang menyebabkan mereka menghadapi masalah ketika memberikan hujah. Untuk cabaran yang dihadapi oleh guru, yang pertama adalah pemilihan kaedah pengajaran di mana falsafah untuk kanak-kanak ini tidak selari dengan standard kurikulum yang digariskan oleh pihak atasan. Dan yang kedua, guru menghadapi cabaran dalam pengurusan bilik darjah yang terdiri daripada pelajar yang pelbagai. Di mana guru perlu menguruskan bilik darjah, mengawal bilik darjah dan memastikan masa yang digunakan dalam bilik darjah tidak melebihi masa yang ditetapkan dalam jadual kelas. Dan cabaran yang ketiga dihadapi oleh guru adalah kekurangan idea dalam melaksanakan falsafah untuk kanak-kanak ini. Okey, untuk cabaran penilaian pula, yang pertama adalah cabaran kecekapan penilai. Memandangkan P4C ini merangkumi semua aspek pemikiran. Jadi penilai akan menghadapi kesukaran untuk mengukur dengan tepat perkembangan pemikiran dan keupayaan membuat keputusan para pelajar. Cabaran yang kedua untuk penilaian adalah kepelbagaian tahap pemikiran, di mana pelajar akan mempunyai pelbagai tahap pemikiran. Maka penilaian yang dibuat adalah bersifat tradisional dan tidak melihat keseluruhan aspek kognitif dan
pengetahuan lah. Okay, dan yang ketiga adalah penilaian yang dibuat adalah tidak menyeluruh. Untuk cadangan kepada cabaran yang dihadapi, bagi pelajar, guru-guru digalakkan untuk melaksanakan aktiviti berpasukan di dalam kelas yang memerlukan kerjasama antara pelajar dan pelajar serta pelajar dan guru. Yang kedua, pelajar perlu disediakan sokongan emosional dan peluang di dalam kelas. Dan yang ketiga, memperbagaikan strategi dan sumber daya, iaitu guru perlu memperbagaikan aktiviti-aktiviti dalam kelas dan gunakan sumber bahan bantu mengajar yang ada yang sekolah sediakan. Okay, untuk cadangan penambahbaikan bagi mengatasi cabaran yang dihadapi oleh guru, yang pertama, guru perlu merancang sesi P4C dan PDPC dengan teliti. Yang kedua, guru perlu membina hubungan terbuka dan positif dengan pelajar. Ini boleh memberi sokongan emosi kepada pelajar untuk bersifat lebih terbuka dan melontarkan pandangan di dalam kelas. Dan yang ketiga, guru, pihak sekolah boleh menyediakan latihan kepada guru untuk mempertingkatkan lagi penguasaan terhadap pemahaman P4C ini. Okey, cadangan untuk mengatasi cabaran penilaian yang pertama adalah pembinaan keupayaan penilai. Penilai perlu diberi latihan ataupun kursus khas untuk mengukur keupayaan pelajar dalam melaksanakan P4C ini. Dan yang kedua, perlu memastikan penilaian sejajar dengan objektif pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penggunaan pelbagai kaedah penilaian. Di kesimpulan, penerapan P4C dalam pendidikan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kebolehan berargumentasi, bertanya soalan yang mendalam dan memahami perspektif orang lain. Ini memberikan asas yang kukuh untuk memperkembangkan lagi pemikiran etika dan kreativiti di kalangan pelajar. Sekian, terima kasih.